Apa perancangan YB nak naikkan nilai ringgit? Okay, yang tu last lah. Ini 5 jam tak habis. Sambung. Short one, maybe short one. There's no short answer to that. Kan? It's a lot more complicated. Kan? Okay. Apa yang mempengaruhi nilai ringgit? Kan? Yang kesan ataupun pengaruh jangka pendek tu semua orang dah tahulah, iaitu dia akibat ketidaktentuan yang berlaku di dua ekonomi utama, iaitu Amerika Syarikat dan China, yang ada kesan besar kepada kita. Amerika Syarikat kerana kadar faedah yang ditetapkan itu mempengaruhi aliran wang di dunia ini. Dan keadaan dia sekarang ini ialah kadar faedahnya tinggi berbanding dengan kita, maka wang ke sana lah, kan. Satu lagi faktor yang luaran yang mempengaruhi kita adalah China. Kerana China sekarang melalui fasa, ialah nak kata lembab ekonomi itu taklah, tapi ekonomi dia tumbuh lebih perlahan daripada yang dijangkakan. 4-5% ni untuk China ni perlahan lah. Dia biasa 9%, 8% kan. Oleh kerana China ni rakan dagang negara kita yang besar, maka bila China ada masalah, dia ada kesan kepada ringgit kerana pelabur dan juga pedagang mata wang merasakan bahawa ekonomi kita akan terheret sama. Kalau China tumbuh perlahan, kita pun akan tumbuh perlahan. Itu jangka masa pendek. Dan memang tak banyak benda sangat yang kita boleh buat lah, kan. Dan yang itu saya boleh lah tuding jari kata ni Amerika Syarikat lah, China semua, kan. Tapi kita juga ada masalah jangka masa panjang. Apa masalah jangka masa panjang kita, kan? Ekonomi kita ni dah sampai terbantut di yang dipanggil sebagai middle income trap. Nilai ekonomi yang dijana ni dia tak boleh naik dah daripada yang itu. Jadi oleh sebab ekonomi kita macam ini, jumlah syarikat yang kita ada di negara kita ini, dia terbabit dalam sektor-sektor yang pada mata pelabur antarabangsa dan juga pelabur portfolio yang duk tentukan nak beli saham ke bond ke tidak ni, kan, pada mata mereka ini tidak memberikan pulangan yang ada potensi tinggi. Contohnya bank. Kalau di bursa kita, counter atau syarikat-syarikat paling besar ni ialah bank-bank besar kita. Pelabur tengok baguslah dia buat untung, baguslah dia besar, dan baguslah dia bagi pulangan. Dan pulangan dia banyak tu lah, 7%, 5% tiap tahun. Daripada aku letak duit aku dalam Malaysia ni dekat bank-bank ni beli saham dia orang, baik aku pergi letak dekat contohnya Brazil. Mungkin Brazil pertumbuhan sebab syarikat dia baru dan sebagainya, kan. Jadi kita masalah jangka masa panjang yang pertama, yang kalau kerajaan ini tidak berjaya menstrukturkan ekonomi, itu memang salah kita lah 4-5 tahun akan datang, ialah kerana struktur ekonomi itu tidak menawarkan potensi pertumbuhan dan pulangan yang baik seperti mana kita 80-90-an dulu. 80-90-an dulu kita negara tak kaya sangat, buat ladang sikit untung banyak, kan, minyak, kan. Jadi sebab itu kita kena beralih kepada industri-industri tertentu. Sebab itu kalau bila kita tengok dari segi pasaran saham, kan, bila kita melancarkan NETR, Pelan Peralihan Tenaga, kan, memang ada lonjakan pembelian saham, kemasukan pelabur asing. Kerana dia rasa excited. Yang ini adalah sektor-sektor yang mereka rasa di masa akan datang memberi pulangan lebih besar. Dan kita berharap banyaklah syarikat-syarikat kita mula menyertainya, kan. Yalah, sekarang ini beban kita ialah untuk memastikan projek itu berjalan lah, kan. Jadi struktur ekonomi itu perlu ditukar. Dan sebab itu kalau orang tanya saya, kan, apa kerajaan ni buat untuk ringgit semua ni, kan, kita tak boleh buat style-style dulu pakai duit rizab kita pergi main pasaran mata wang semua hanya untuk tunjukkan ringgit ni nak kukuh. Kerana nanti dia jadi macam KWSP lah, untuk politik nampak cantik, kukuh, habis berbilion-bilion ringgit di pasaran, kan. Nak tak nak kita kena bersabarlah orang hantar macam mana pun, kerana kita kena tumpu kepada menstrukturkan
ekonomi kita supaya 3-4 tahun akan datang banyak industri-industri dan syarikat-syarikat yang boleh menawarkan potensi pulangan lebih baik, yang ini yang akan menarik minat kepada Malaysia. Lagi banyak menarik minat ke Malaysia, maka lebih banyaklah wang masuk, ringgit akan naikkan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah soal fiskal. Kalau tengok Malaysia sekarang kan, defisit kita tinggi, hutang kita banyak kan. Orang bencilah nak dengar boleh duk cerita pasal fiskal hutang semua ni kan. Kemudian soal pendapatan cukai negara kita ni rendah, hanya 11.7% daripada GDP. Apa yang pelabur ataupun rating agency buat, Fitch ke, Standard & Poor's ke, Moody kan, dia tengok balance sheet negara kita. Dia tengok hutang berapa banyak bayar interest. Dia tengok tax income as a percentage of GDP. Kemudian dia bandingkan Malaysia sebagai sebuah negara yang high middle income. Tengok high middle income negara lain macam mana. Dan bila dia tengok, kita kena terima hakikat lah. Contohnya, hutang kita ni tinggi berbanding dengan average a similar country. Tax revenue as a percentage of GDP rendah berbanding negara lain kan. Jadi sebab itu bagi dia tak menarik lah. Jadi bila dia kata tak menarik, fund manager semua ni, dia tak masuk Malaysia lah. Bila dia tak masuk Malaysia, dia tak beli bond kita, dia tak portfolio tak masuk, dia recommendation dia kepada industri ini bukan growth area, negara lain, emerging market lain lagi bagus dan sebagainya. Itu ada kesan kepada ringgit kan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, industri sedia ada yang selama ini memacu ekspor kita, terutamanya E&E lah, elektronik kan. Kita kena naik ke peringkat nilai yang lebih tinggi. Kalau sebelum ini ekspor kita hanyalah dari segi kita packaging. Dia design tempat lain, kemudian wafer tempat lain, kemudian dia package kat sini, yang dia buat back end dekat sini, kemudian dia export kan. Yang ini ni kira komoditi. Maka bila komoditi ni dia tertakluk kepada perubahan dunia lah. Maksudnya kalau ekonomi dunia tu nampak lembab, maka order untuk semiconductor dengan E&E kita pun rendah lah. Itu yang ekspor menurun tu kan, sebab ekspor kita banyak E&E. Tapi kalau contohnya kita menghasilkan chip-chip yang bernilai tinggi yang kita design sendiri, yang khusus kepada high end. Contohnya kalau sekarang ni orang bercakap pasal chip AI kan, GPU yang untuk AI kan semua, dia tidak tertakluk kepada turun naik permintaan mengikut pertumbuhan ekonomi dunia, because those are for commoditized chips. Jadi sebab itu kita juga kena beralih daripada kita hanya pasang saja, kita dah kena design. Dan untuk design ni dia kena spesifik, dan selalunya bila you design ni, you dah memang ada pembeli dari negara lain yang memang nak order chip itu saja. Kan? Jadi semua ini bersabit dengan penstrukturan semula ekonomi kita. Jadi kalau orang tanya apa yang kerajaan buat untuk ringgit ini, banyak yang kita buat ini ialah yang dalam kawalan kita, tetapi dia mengambil masa. Menstrukturkan ekonomi, mengukuhkan fiskal, mengurangkan hutang. Bagi mereka yang tak faham, dia kata apa kena-mengena. Tapi sebenarnya itulah yang dilihat sebagai tanggungjawab kerajaan yang akan boleh meyakinkan pelabur dan pedagang dalam ekonomi kita. Bila mereka lebih yakin bahawa keadaannya lebih kukuh berbanding dengan sebelum ini, keyakinan itulah yang akan membawa masuk pelabur balik, pelaburan portfolio kewangan, dan juga kalau produk kita itu sudah sampai ke peringkat yang lebih tinggi, maka ekspor dan permintaan kita juga lebih baik, itu juga akan meningkatkan ringgit.